Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Hari baru, episod baru hari ini 3 Februari 2024. Syukur alhamdulillah bersamaan dengan 22 Rejab 1445 Hijri. Masya-Allah. Seolah-olah seperti satu pecutan yang sangat laju ya nak menuju ke bulan Syaban, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, dan pagi ini seperti biasa dalam Assalamualaikum Subuh kita nak sama-sama berkongsi lagi ilmu pengetahuan kita pagi ini. Insya-Allah yang penting adalah kita sentiasa committed untuk membina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan insya-Allah sama-sama kita nak nampak wajah mak ayah kita, adik-beradik kita, seluruh ahli keluarga kita di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini seperti biasa saya juga ingin mengalu-alukan sahabat syurga saya di Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih kesemuanya. Dan juga kita nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Tadi dah nampak dah kan intronya, masya-Allah. Dan kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Sabri Nordin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Farah? Baik, alhamdulillah. Kita pun macam pecutan juga pagi tadi. Masya-Allah. Baiklah, pagi ini kita nak meneruskan kesinambungan menakahat asas rumah tangga. Tapi pagi ini topiknya lebih deep, lebih mendalam sikit Ustaz ya. Berkenaan dengan ibu bapa. Kan ibu bapa yang kita mengharapkan sentiasa kita mendoakan mudah-mudahan dikurniakan kesihatan yang baik, dapatlah kita membalas jasa walaupun tak terbalas kan Ustaz. Ya, betul. Masya-Allah, sampai ke alam yang lagi satu pun kita tak boleh nak balas jasa ibu bapa kita, masya-Allah. Baiklah, dan pagi ini kita nak berkongsi rasa tentang mungkin ada beberapa situasi Ustaz yang anak-anak ni terpaksa menghantar ibu ayahnya ke rumah orang tua. Jadi bagaimana Ustaz memandang perkara ini? Baik, mungkin boleh kita panggil juga rumah warga emas ya, ataupun rumah senik kenangan dan sebagainya. Baik, sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ataupun juga firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. So di sini kita lihat ya, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita berkenaan tentang berbuat baik kepada ibu dan ayah. Yang mana kalau kita lihat bahawa kewajipan untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah ataupun berbakti kepada ibu dan ayah ini adalah suatu kewajipan dan juga tanggungjawab bagi semua anak-anak. Ini kalau kita lihat dalam kitab Idahul Bab di Muridun Nikah Bisawab, ada satu bab, nama dia ialah bab furu' fil a'faf, iaitulah tanggungjawab anak-anak ataupun furu' ni anak cucu cicit sampai ke bawah terhadap a'faf, iaitulah terhadap ibu ayah dia, atuk dia sampai ke atas ya. Dalam bab ini banyak sangat ya kalau kita lihat tentang tanggungjawab yang patut dilunaskan oleh furu', iaitu anak cucu terhadap orang yang lebih tua daripada mereka dalam silsilah keluarga berkenaan. Baik. Antara tanggungjawab itu ialah kita lihat antaranya ialah memberikan nafkah ya. Nafkah bila kita sebut bab nafkah ini termasuklah dahulu nafkah ibu ayah terhadap anak-anak. Iaitu termasuk di situ nafkah berkaitan dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Maka begitu jugalah bagi ayah ataupun ibu yang kurang berkemampuan ya, maka menjadi tanggungjawab juga bagi anak-anak cucu dan ke bawah ialah untuk memberikan nafkah yang berkenaan terhadap ibu dan ayah mereka jika sekiranya mereka ini berada di dalam situasi yang kurang senang ya, kita lihat begitu. Maka bila kita sebut bab nafkah ini dia terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah zahir termasuk tadilah makan, minum, pakaian dan sebagainya. So nafkah batin ni ada dua yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita sebut ini nafkah batin ini adalah termasuk dalam bab hubungan suami isteri sahaja, tetapi di situ sebenarnya selain daripada hubungan suami isteri ada satu lagi tanggungjawab nafkah batin ini ialah menjaga emosi ataupun sopan santun, adab budaya, budi pekerti terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Semalam di negeri Perak Puan Farah ya, khutbah Jumaat bertajuk dengan adab sopan. Menunjukkan bahawa betapa pentingnya budaya, adab sopan, budi pekerti ya, tingkah laku yang baik ini terhadap orang yang lebih tua daripada kita, sehingga kerajaan negeri Perak keluarkan khutbah khas ya semalam. Baik. Bila sebut nafkah batin ni, sehingga kan jika sekiranya ayah ataupun
atuk tadi ni ya berada dalam situasi yang kurang berkemampuan tapi ada keinginan untuk nikah, maka tanggungjawab juga bagi anak dan cucu dia untuk kumpulkan belanja, belanjakan untuk ayah dan atuk ini untuk berkahwin. Sampai ke situ tanggungjawab. Tapi kebanyakan hari ini bila ibu dan ayah nak berkahwin, anak-anak menentang. Baju. Dah tua-tua gatal, benar pergi situ pula perginya. Dah, tanggungjawab ni keperluan ni, keperluan naluri sebagai seorang manusia, ya, emosi. Baik. Bila kita sebut tentang tanggungjawab ini, kita lihat firman Allah Ta'ala tadi, wa kullahuma qaulan karima. Naklah kamu berkata dengan perkataan yang mulia bagi ibu dan ayah, ya. Jangan kita berkata fala taqullahuma uffin. Pun tak boleh. Ya, di sini menunjukkan bahawa betapa pentingnya adab budaya, adab sopan, budi pekerti, tingkah laku baik terhadap orang tua ini. Terutamanya apabila ibu dan ayah ni berada di usia senja. Ya, bila berada di usia senja, ini yang orang kata ni 10 ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Ya, 10 anak belum tentu lagi mampu untuk menjaga ibu dan ayah. Justru itu, ya, sebagai kita, sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu dan sebagainya, maka hendaklah kita sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam memberikan perkhidmatan, ya, terhadap ibu dan ayah kita. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Suatu hari datang seorang lelaki jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, teman ini sudah nak berbai'ah, ya, nak mengikut Rasulullah pergi berperang, berjihad fi sabilillah, dalam usaha untuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah tanya kepada lelaki berkenaan, adakah bagi kamu ibu dan ayah? Maka dia jawab, ya, aku masih lagi ada ibu dan ayah. Maka jawab Rasulullah, jika sekiranya kamu nak mencari pahala, maka pulanglah dan berbaktilah kepada ibu dan ayah. Kalau kita lihat di sini, pahala bagi kita berbakti kepada ibu dan ayah sama ataupun lebih lagi daripada berperang fi sabilillah. Sangat tinggi pahala dia. Ya, bukan senang kita nak jaga emosi mak ayah ni. Kadang-kadang kita pun dengan sibuk bekerjanya, ya, dengan kedudukan keuangan kita dan sebagainya. Maka inilah pengorbanan ataupun jihad yang besar yang boleh kita buat di dalam nak mencari pahala redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, redha wabil walidain. Ya, redha Allah itu bersama dengan redha bagi ibu dan ayah. Senang Masya-Allah. Oh, masya-Allah. Maka dalam kehidupan kita hari ini, apakah perkara-perkara yang boleh kita buat di dalam kita nak berbakti kepada ibu dan ayah kita? Yang pertama, ya, sering-seringlah kita berhubung ataupun menghubungi ibu dan ayah kita. Nak lepas kuliah ni sekarang, ya, apa khabar? Apa kata kalau kita telefon mak ayah kita? Ya, dah duduk jauh ni, ada di Kelumpur, dia ada Melaka dan sebagainya. So telefon ibu dan ayah, tanya. Jika sekiranya masih lagi ada ibu dan ayah, inilah peluang yang terbaik untuk kita lakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Telefon. Dah berapa lama tak telefon mak ayah, ya? Tengok balik dalam telefon kita tu. Berapa lama dah kita tak telefon. Kalau boleh kita telefon dah. Kadang-kadang mak ayah kita duduk seorang di rumah. Bila duduk seorang ni, dia nak sembang dengan siapa? Itu yang kadang-kadang nak datang rumah nak cucu sehari dua boleh dah. Yang mulalah teringat ayam, itik, lima kat kampung. Daripada duduk sembang dengan anak-anak tak nak telefon. Maka sembanglah dengan ayam. Apa khabar ayam Mika hari ni? Sembang dengan ayam dah. Itu antaranya boleh kita buat, ya. Telefon hari ni tak ada susah kalau kita ambil package yang tu pakailah banyak mana pun bayar rupiah itu nak juga tak nak aje nak kan. dengan tak nak aje, cuma ruang masa. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita buat ialah ziarahi. Jangan tunggu raya aje. Ini bulan Rejab, 22 Rejab dah. Lebih kurang lagi 2 bulan kita nak masuk Ramadan. Ya, dah masuk Ramadan, nak tunggu Syawal baru nak balik. Mana mau itu? Kalau boleh sebelum daripada masuknya Ramadan itu kita dah balik dah. Tanya apa cerita baju raya mak tahun ni. Mak nak tema warna apa dan sebagainya. Biarlah kita tempah seperti mana mak dan ayah kita dulu tempah baju untuk kita. Ya, sebelum Rejab ini kalau boleh dalam bulan Rejab atau sebelum masuk Syaban ni tempah siap-siap dah baju untuk ibu dan ayah kita. Mak-mak kita dulu buat apa itu untuk pakaian kita. Jangan kita malam raya tengok mak nak baju mana. No, itu tak boleh. Rajuk dah mak. Rajuk mak. Dok ke dia nak bagi baju raya kat aku tahun ni. Ya, itu yang kedua, ya. Selain daripada kita tanya khabar dia, kita ziarahi mereka, dan juga kalau boleh sembanglah.
Ya, jangan telefon tanya khabar je, khabar mak, teman sibuklah. Duk khabar sibuk dia. Bila masa mak dah sibuk dah lah tu, tak payahlah telefon. Merajuk mak kita. Rajin-rajin sembang lama sikit. Sebab mak ni banyak benda yang dia nak sembang dengan kita. Ya, dulu macam kita balik sekolah dululah, balik pada sekolah ada je nak cerita dengan mak. Ya, dah rupa ini mak nak sembang dengan siapa? Anak-anak semua dah keluar, tinggal mak seorang. Okey. Kemudian kalau boleh sesekali tu, ya, selain daripada kita pergi pergi piknik ke mana-mana dah, bawalah mak sekali, nak sekali-sekala dah bawa berjalan. Mak pun pusing juga duduk rumah, siapa nak bawa, nak pergi sana sini, nak bawa kereta dah tak lalu, ya. Jadi anak-anak lah tempat dia menumpang kasih sayang, so bawalah sesekali mak, ya, pergi berjalan, pergi pusing-pusing pekan pun seronok dah. Macam kita dulu sesekali kita balik, mak ayah bawa kita naik motor pusing kampung je, kan ada apa pun. Tapi dalam pada itu sebenarnya dia memberi impak yang besar terhadap emosi ibu dan seronok, dia bahagia rasa. Ya, benar. Betul, Masya Allah. Itu antara tips yang Ustaz berikan kepada kita, Masya Allah, pagi ini untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, saling berhubung, saling ziarah-menziarahi, jaga silaturahim kita, dan juga yang paling penting sentiasa orang kata caknalah prihatin dengan kehendak ibu bapa kita, bawalah keluar pergi berjalan dan sebagainya. Okey, kita akan sambung cerita berkenaan dengan Mudahkahat Asas Rumah Tangga ini, fokusnya kepada kedua ibu bapa kita pagi ini, insya-Allah selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Tanamkan rasa cinta dengan memahami kalam ilahi. Antara cara kalau kita nak mengukuhkan akidah kita ni, kena banyak cerita-cerita yang betul. Telusuri dan hayati surah-surahnya. Penyebab utama kita ini terpesong dari jalan kebenaran adalah dunia. InsyaAllah Quran dekat di hati, kita amalkan, hidup kita berkat mudah-mudahan. Kongsikan tentang ilmu tajwid. Pertamanya adalah dengung. Dia terus baca Inna Allah. Quran 114. Setiap hari cintai dan fahami Al-Quran. Hanya di TV Al-Hijrah. Suara menjadi taruhan. Anugerah alunan terindah. Ketahanan mental semakin diuji. Emosi yang terusik. Dr. Adli dan juga Ain Syafa ucapkan selamat tinggal. Komen yang membina untuk persembahan yang terbaik. Jaga betul-betul ni semua kelam kabut bunyi. Wow boleh jadi wow. Sebenarnya Nahwan dan Ros. Tapi mengapakah anda pergi lagu C kah? Suara agak bersih, cuma huruf ada meleret sedikit pada kalimah al-lain. Semua ini dan banyak lagi dalam pentas Akademi Qurra 2024 minggu ini jam 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Satukan ummah dengan Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan Yayasan Ad-Din. Alhamdulillah, Masya Allah, masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang nak menyambung lagi, katanya ada sikit lagi para poin-poinnya. Dan juga Mak Etun ada bertanya soalan pagi ini di Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih Mak Etun. Apa hukum jika anak-anak melarang ibunya berkahwin lagi? Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih Puan Farah dan sidang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Menyambung sikit mengenai tips bagaimana kita nak menyantuni ibu dan ayah tak kala ibu dan ayah sudah meninggal. Macam mana pula kita nak buat? Yang pertama ialah jika sekiranya kita kenal kawan-kawan baik mak dan ayah kita ni, maka ziarahilah ya kawan-kawan baik mak dan ayah kita ini, maka pahalanya sama macam kita balik menziarahi ibu dan ayah kita. Ni kadang-kadang kita sebagai anak tak kenal pun siapa kawan-kawan mak kita. Tambah lagi lepas meninggal dunia habis Ustaz. Habis. Balik kampung pun tidak dah. Jadi balik kampung tu ziarahlah
kepada kawan-kawan mak-mak kita ya. Yang mana mak kita ni ada kumpulan marhaban dia, ada kumpulan tadarus dia dan sebagainya. So kita balik jumpa sembang. Maka di situ akan ada cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan mak kita. Maka setiap kebaikan yang kita sembangkan dengan kawan-kawannya itu, maka semua itu menjadi pahala jariah kepada ibu dan ayah kita. Mau kita balik kampung. InsyaAllah. Baik. Berbalik kepada soalan yang pertama tadi. Sebelum kita jawab soalan pertama, Kak Itun tadi tak? Mak Itun tadi. InsyaAllah Mak Itunnya kejap ya. Baik. Maka apakah hukum bagi kita jika sekiranya kita nak tinggalkan ibu dan ayah kita ni di rumah seri kenangan ataupun rumah orang tua dan sebagainya? Maka hari ini kita lihat bahawa rumah seri kenangan ataupun rumah orang tua, pusat jagaan ini pelbagai pihak ada laksanakan. Yang pertamanya pihak kerajaan pun ada sediakan melalui rumah seri kenangan. Tak silap saya setiap parlimen ada. Yang keduanya ada pihak swasta yang buat. So pihak swasta ni ada bayaran. Betul. Yang ketiga NGO. NGO ni mungkin dia tumpu kepada golongan yang kurang ataupun yang berpendapatan rendah ataupun yang susah ataupun yang ditinggalkan oleh anak-anak dan sebagainya. Maka ya, jika sekiranya kita ni seorang yang berkemampuan ya, maka kita hantar ibu dan ayah kita di tempat-tempat yang contoh swasta tadi dengan bayaran dan layanan yang cukup baik dan mak ayah kita redha. Itu yang paling penting. Jika sekiranya redha, ada kesukaan, bahkan kadang-kadang mak kata koma nak pergi kerja sana sini, ngantorlah mak sini, mak ada kawan kat sini, maka itu adalah satu sifat yang baik dan hukumnya adalah harus dan dibolehkan. So tak ada masalah. Namun jika sekiranya mak dan ayah ni tak setuju, tak redha, walaupun tempat itu adalah tempat yang baik, yang cantik dan sebagainya, tapi mak tak sukalah, mak nak duduk rumah lagi, nak tengok cucu mak dan sebagainya, maka ketika itu adalah haram lagi, berdosa bagi anak-anak cucu ngantorkan mak dan ayah dia ataupun atuk dan opahnya ke rumah-rumah orang yang berkenaan. Itu hukumnya. Baik. Berbalik kepada soalan tadi Mak Itun. Mak Itun, apa khabar Mak Itun? Baik. Bila kita lihat dalam ini juga merupakan salah satu bab yang terdapat dalam furu' fil afaf, iaitu tanggungjawab jika sekiranya ya mak dan ayah ini perlu kepada perkahwinan. Maka kita lihat hukum berkahwin itu sendiri. Jika sekiranya seseorang ini dia ada keinginan untuk berkahwin, ada kemampuan, tapi banyak penyakit, maka bagi dia ada dua hukum. Faham? Ya, ini geng-geng 6 siri 7 siri ni. Okey nah. Ada duit pencen dah ada. Ada keinginan untuk berkahwin. Banyak penyakit pula, 3 serangkai jantung ada, buah pinggang ada, kecil manis ada dan sebagainya. Maka bagi mereka, jika sekiranya mak dan ayah kita ni, orang tua kita ini adalah seorang abid, ahli ibadah, kaki masjid, kaki surau, banyak qiyamul lail dan sebagainya, maka bagi mereka ini tidak afdal berkahwin. Kena sedar dengan orang masjid. Orang masjid dah patut nikah. Tidak. Dia tidak afdal nikah. Kenapa tidak afdal bagi mereka untuk berkahwin? Ialah supaya tidak mengganggu ibadah mereka. Dapat isteri baru, waktu maghrib je udah pasal malam, tak nampak dah di surau. Itu sebab itu ahli ibadah ini dia tidak afdal untuk berkahwin. Manakala kaki yang rajin pergi ke Buluh In, ikut Pak Maun. Ikut Pak Maun itu. Geng-geng yang umpama ini dia afdal berkahwin. Supaya apa? Supaya harta yang dia tadi mengalir kepada nafkah dia. Maka dapat pahala di situ. Baik, jika sekiranya ibu dan ayah ada keinginan berkahwin tapi tidak ada kemampuan, ya, dan dia tidak terlibat dengan maksiat, maka anak-anaklah menjadi tanggungjawab bagi anak dan cucu ataupun furu' tadi ini untuk membiayai perkahwinan ibu dan ayah mereka. Dan jika sekiranya sudah berkahwin, meninggal pula mak baru ni sebagai contoh, maka ayah ni perlu kepada perkahwinan yang lain, maka wajib juga bagi anak cucu tadi kumpul duit support ayah untuk nikah baru. Itu dia. Itu satu. Yang kedua, jika sekiranya berlaku perceraian disebabkan daripada aib yang sabit dengan khiyar, maka itu juga adalah wajib bagi anak dan juga cucu tadi membiayai perkahwinan. Bukan sekadar membiayai perkahwinan, bahkan nafkah selepas berkahwin, termasuklah nafkah untuk mak baru tadi, adalah juga menjadi tanggungjawab anak dan cucu. Jika sekiranya mereka engkar dan sebagainya, maka itu hukumnya adalah haram lagi berdosa. Tu dia. Hati-hati juga anak-anak pun. Ya, patutnya mak anak-anak tolong cari tanya, mak duduk seorang di rumah ni nak ke ayah baru?
Tak siur. Tak siur tak apa dah. Ayah. Okey, jadi take note kepada mak ayah, anak-anak semua Ustaz dah bagi pesanan, nasihat, insya-Allah sama-sama kita praktikkan. Baiklah, Ustaz dah terlanjur ada di sini Ustaz. Kita nak bertanya tentang perkembangan terkini Yayasan Ad-Din dan bagaimana kami di sini nak terus menyumbang dalam waktu ataupun masa yang tengah terbaik untuk kita bersedekah ataupun mungkin ada cara yang terbaik untuk berwakaf juga menerusi Yayasan Ad-Din. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Farah dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yayasan Ad-Din ini merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kebajikan. Setakat hari ini kami diberikan amanah untuk mengimarahkan harta-harta wakaf melalui penubuhan. Setakat ini kita ada 26 buah ma'had tahfiz. Seluruh negeri Perak dan juga ada satu di Selangor dan juga di Merapuh Pahang yang sedang dibina. Yang mana 26 buah cawangan ini konsep pengajian dia bermula daripada sekolah rendah pun ada. Ada cawangan yang khas untuk menengah rendah, menengah tahfiz rendah. Ada cawangan yang khas untuk tahfiz menengah atas. Ada cawangan yang khas 4 buah tahfiz vocational dan juga program pengajian KBD, kurikulum bersepadu dini yang ditawarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul, ya. Dan juga kita ada program STAM serta ada satu pusat pengajian tinggi tahfiz iaitu menawarkan program diploma tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Ini kita kerjasama dengan Darul Quran Jakim. So belajar dengan ma'had tahfiz kita, ya, diploma dikeluarkan oleh Darul Quran Jakim dan ada MQA. So tak ada masalah. Anak-anak komplit. Anak-anak ada peluang untuk sambung belajar. Kalau dulunya kita masuk ma'had tahfiz orang nanya, ya, Mika masuk ma'had tahfiz so nak kerja apa? Itulah dia antara soalannya. Soalan tu cukup panas. Saya belajar dulu apa itulah. Mika besok nak kerja apa? Sekarang ini kalau masuk ma'had tahfiz kita tanya, kamu nak kerja apa? Pelbagai bidang. Dan sekarang ni kita sedang untuk merangka satu modul baru dengan pihak UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk buat program diploma matematik. Masya-Allah. So tahfiz dia belajar tahfiz juga, dalam masa yang sama dia ambil diploma matematik. Apabila dah ada diploma matematik, anak-anak ni boleh masuk dalam bidang engineering, accountant dan sebagainya. So ini peluang yang cukup besar bagi anak-anak. Jadi kalau dah demo tak habis 30 juzuk pun tak apa. Sekurang-kurangnya ada basic Quran. Kalau kajian daripada Jakim baru ni kita mesyuarat, hanya 30% ya daripada keseluruhan pelajar tahfiz di Malaysia yang masuk dalam bidang tahfiz, 30% sahaja yang khatam. Khatam ni khatam dengan cemerlang lah. Ada yang khatam tapi tak ingat. Ada yang tak khatam tetapi dia jaga hafalan dia. Walaupun dapat 5 juzuk tapi dia jaga elok-elok 5 juzuk. Bagaimanakah kalau kita lihat ya setakat ini kalau di Ad-Din saja, dia Yayasan Ad-Din saja setakat ini kita sudah melahirkan sejumlah 1,279 pelajar yang khatam Quran dan juga lulus ujian. Ada yang khatam tapi tak lulus. Yang tu kita tak masuk data ni. 1,279 ni khatam dan juga lulus ujian. Dan kita juga ada program prasyahadah dan juga program syahadah. Prasyahadah ni ada 6 juzuk, ada 10 juzuk, ada 20 juzuk. Kalau 30 juzuk itu program syahadah dah. Kalau kita lihat semua kejayaan-kejayaan ini, bagaimanakah kami boleh survive dia dengan baik? Tidak lain yang tidak bukan ialah selain daripada wakaf daripada masyarakat kepada tapak-tapak pembinaan sekolah ini, kita juga menerima sumbangan, infak, sedekah dan juga wakaf daripada masyarakat. InsyaAllah hari 6 hari bulan ni. 6 hari bulan ni kita ada program dengan orang-orang asli di kampung orang asli. Dan tahun ini juga ada juga permohonan dari pelajar daripada orang asli yang nak masuk ke ma'had tahfiz kita. Semua ini adalah hasil daripada wakaf, infak dan juga sumbangan masyarakat. Alhamdulillah setakat ini kita dapat uruskan dengan baik, insya-Allah. Dan anak-anak dah ramai dah sambung belajar. Ya, bukan sekadar dalam negeri bahkan juga di luar negeri, insya-Allah. Jadi untuk masyarakat setempat bagaimanakah cara nak menyumbangnya? So kalau kita lihat di kaca TV anda itu ada 2 QR code. Yang pertama QR code yang berwarna hitam ini. Ini adalah bagi tuan-tuan yang nak menyumbang secara bulanan. Ya, scan je QR code ini dan isi borang dia setiap bulan pihak bank akan potong sumbangan mengikut jumlah yang tuan-tuan tetapkan. Ada satu lagi QR code yang warna merah tadi tu. Yang warna merah ni ialah untuk sumbangan one off, ya, senang cerita. Ataupun ada nombor akaun kat tertera tu, ngambil gambar cepat. Ya, lepas ngambil gambar buat sumbangan jangan lupa hantar slip dia ke telefon saya sendiri 019-575-2956 supaya kami dapat buat audit, kerana setiap tahun kami perlu hantar laporan kutipan ini terhadap 2 agensi. Yang pertama Lembaga Hasil Dalam Negeri dan yang kedua kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, kerana
MAIM atau Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak ini yang mengeluarkan kebenaran memungut derma kepada kami. So dia akan pantau kami punya kutipan. Masya Jadi jangan Allah. lupa dah bagi sumbangan, jangan lupa WhatsAppkan slip itu kepada Baik. saya. Itu dia peringatan daripada bagi Ustaz. Terima kasih Ustaz Ya, atas sama. perkongsian ilmu pagi ini. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din yang dihormati Ustaz Muhammad Sabri Nordin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita praktikan segala ilmu dan juga inilah waktu-waktu yang paling terbaik untuk kita bersedekah, berinfak dan insyaAllah mudah-mudahan dengan segala kesenangan, kemudahan yang ada, sama-sama kita ingat kepada adik-adik kita yang meneruskan pengajiannya. Akhirat yang mereka cari, dunia yang mengejar mereka. Subhanallah, supaya kita dapat mempermudahkan lagi pengajian mereka. InsyaAllah. Baiklah, jom sama-sama kita berhenti rehat seketika. Jangan lupa selepas ini kesinambungannya. Assalamualaikum An-Nisa.